السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وقل رب زدني علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah pada malam ni sekali lagi kita dapat hadir ke rumah Allah, dapat kita menunaikan salat fardu maghrib, dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Semua ini tuan-tuan kita dapat laksanakan ini dengan izin Allah, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Ta'ala. Dan kita berharap moga-moga amalan kita ini, ketaatan kita ini, ibadah kita ini diterima di sisi Allah. Itu yang paling penting. Buat ibadah banyak-banyak tuan-tuan, Allah Ta'ala tak terima tuan-tuan, tak, sia-sia je. Sebab itu kita banyakkan istighfar kepada Allah di atas kekurangan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada malam ni kita terus menyambung pengajian kitab kita. Bagi yang ada kitab, pada muka surat yang ke-338, qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Mana kita masih lagi membicarakan tentang tafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, iaitu kewajipan bersikap adil. Kewajipan bersikap adil. Baik, berkata musannif rahimahullah ta'ala, pada suatu hari dua orang musuh yang bersengketa mendatangi Umar radhiyallahu anhu untuk menyelesaikan masalah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Umar ni radhiyallahu anhu, masya-Allah, seorang khalifah yang mengambil berat tentang perihal keadaan masalah rakyat dia. Dan dia ni orangnya biasa je. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah delegasi ataupun wakil dari kerajaan, apa nama panggil, kedutaan lah, duta lah. Jadi datang nak bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka delegasi ataupun duta tu yang datang tu, dia bertanya mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka orang menjawab tu dia di bawah pokok tu, dia sedang berehat, dia sedang dia tidur. Yang mana dia tidur tu bukan dia nak tidur, dia tertidur kepenatan. Kerana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siang hari aku kena memikirkan tentang rakyat. Pada malam hari pula aku kena beribadah kepada Allah Ta'ala.
Masya Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar juga tuan-tuan, pernah sekali ada wanita yang nak bersalin. Kerana Sayyidina Umar ni dia pergi rumah-rumah dia, apa panggil apa, ronda ke apa, ronda lah. Jadi ada seorang wanita nak bersalin, tak ada orang perempuan yang nak menyambut. Dia panggil isteri dia, Ummu Kalsum radhiyallahu anha, pergi. Nah, Masya Allah, tabarakallah, untuk sambut bayi itu, isteri Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dan juga kisah-kisah Sayyidina Umar sendiri yang memasakkan untuk anak-anak yang kelaparan. Dan juga tentang Umar mendengar perbualan antara ibu dan anak tentang nak jual susu tu, suruh campur dengan air. Kata ibunya tak ada siapa tahu. Kata wanita itu, Tuhan Umar tahu, mana Allah SWT tahu. Umar pinang perempuan tu yang jujur tu, dak nikahkan dengan anak beliau, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi tentang kisah Umar ni banyaklah tuan-tuan. Kita nak cerita tentang kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik. Kata pengarang, ada dua orang musuh bersengketa. Dia datang berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk menyelesaikan masalah. Umar radhiyallahu anhu berdoa, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, berilah aku pertolongan untuk menyelesaikan masalah kedua-duanya dengan adil. Mohon kepada Allah agar dia dapat menyelesaikan masalah dua orang yang bersengketa ni, ada masalah ni. Berilah dia maknanya pertolongan supaya dia dapat menyelesaikan ataupun menjatuhkan hukuman itu dengan adil. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hal ini disebabkan salah seorang daripada mereka dapat mengeluarkanku dari agama Islam. Kalau menghukum tu selain daripada Islam, selain daripada yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka bermakna dia telah menghukum dengan cara yang bukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, dalam sebuah khutbah, Umar radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengutuskan pegawaiku mendatangimu untuk memukul kulitmu. Umar ni dia khalifah, jadi ada dia punya pegawai dia ataupun kita kata utusan dia yang dihantar oleh Umar radhiyallahu anhu. Seperti mana kisah siapa tu tuan-tuan, utusan yang dihantar oleh Sayyidina Umar tu. Masalahnya di Mesir tentang Sungai Nil. Sungai Nil ni dia ni kalau tak dimasukkan, campak masuk anak gadis perempuan, maka nanti dia kering. Sungai Nil. Wallahu alam, agaknya jin ada dalam tu tuan-tuan. Jadi ringkasnya tuan-tuan, jadi sahabat yang diutus oleh Umar radhiyallahu anhu ke Mesir tu di Sungai Nil, masalah nak menyelesaikan masalah Sungai Nil ni, sebab kalau tak diberi kata apa makanan ke apa yang diminta tu lah, dia nak perempuan mesti menghanyutkan dalam air. Maka dia laporkan, bagi tahu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tulis surat, suruh masukkan surat tu dalam air, dalam Sungai Nil tu. Kandungan surat tu, kalau kamu ni mengalir, maknanya dengan perintah Allah, dengan izin Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir, maknanya dengan kehendak kekuatan kamu, maka jangan mengalir. Akhirnya lepas masukkan surat tu, air sungai tu memenuhi, penuh air sungai tu. Masya Allah, ini antara kita kata apa nama kelebihan
yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan kita maklumlah tentang Sayyidina Umar, kalau dia berjalan di satu jalan, satu jalan lorong tu, Sayyidina Umar lalu, syaitan tak lalu dah. Syaitan dah tak lalu, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Syaitan pun takut, apatah lagi manusia. Sebab itu Sayyidina Umar ni, dia kalau dia berjalan, dia pakai selendang. Dulu panggil apa tu? Ridak, syal ke? Tutup. Supaya tak nampak muka dia. Antara sebab rakyat tengok Umar takut. Mana? Tak boleh nak bercakap. Jadi dia macam agak sembunyi sikit lah. Kita macam hari ni mungkin artis ke apalah, tuan-tuan, atau selebriti ke, dia pakai cap, dia tolak sikit, tak nampak muka dia ke. Ataupun dia tak glamour mana pun, nak sorok-sorok muka, padahal tak ada siapa pun nak kacau dia, nak ambil gambar dia. Ada juga, dia perasan pun ada juga. Nak tak glamour mana pun, malah nak menyalam dengan orang pun ada juga. Tak ada kena mengena dengan siapa ni. Jadi Sayyidina Umar ni dia sembunyikan sikit muka dia, setujuan dia nak dengar keluhan rakyat. Dan sehingga, tuan-tuan, rakyat ni, orang biasa ni tak mengenali Umar radhiyallahu anhu. Dan Umar ni, bila mana ada wakil dari luar negara datang mencari Umar, pernah sekali Sayyidina Umar ni dengan dia punya budak dia lah, orang dia, dia naik tunggangan itu bergilir-gilir. Jadi dia orang tengok, ini peristiwa ni di mana, ketika mana Sayyidina Umar nak ambil kunci di mana, Baitul Maqdis. Kan ada kisah Sayyidina Umar tak solat di dalam gereja tu, dia solat depan gereja tu. Jadi dia orang tengok mana satu Sayyidina Umar ni. Kebetulan dekat nak sampai tu, giliran orang yang bersama Umar tu naik tunggangan, Sayyidina Umar tarik. Masya Allah, tuan-tuan, tawaduk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, kata Umar, aku ni utuskan pegawai aku untuk mendatangimu. Maknanya aku tidak akan mengutuskan pegawaiku mendatangimu untuk memukul kulitmu. Kata Umar, dia kirim dia punya wakil ni, utus, bukan tujuan nak pergi pukul orang. Kerana Islam ni bukan dia pergi nak dakwah tu dengan pedang. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka ni memeluk agama Islam, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, puasa, pergi haji jika mampu. Jadi hadis tu, tuan-tuan, Nabi SAW ni Allah perintahkan untuk perang dengan manusia sehingga manusia masuk Islam. Saya ingat saya dah sebut dah sebelum ni, tuan-tuan, tentang orang kafir ni ada beberapa jenis, terbahagi. Ada harbi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Jadi bukan semua orang kafir kita boleh bunuh sewenang-wenangnya, tuan-tuan. Baik. Kata Umar, tetapi aku mengutuskan mereka untuk mengajarkan kepadamu tentang agama dan sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Umar radhiyallahu anhu, aku utusan aku. Kerana dia khalifah, maka dia hantarlah. Pergi ke Mesir, pergi ke mana lagi tu hantar. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan agama, mengajarkan Islam dan juga mengajarkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang melakukan perkara selain itu, laporlah kepadaku. Jadi dia hantar dia punya wakil dia,
Siapa yang tak ikut perintah Allah, tak ikut sunnah Nabi SAW, bagi laporan. Bagi laporan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, nescaya aku akan menghukum mereka. Mana-mana manusia, umat manusia yang bila mana Sayyidina Umar utuskan wakil pergi, ajarkan agama kepada mereka, ajarkan ini dia perintah Allah, ini sunnah Nabi SAW. Siapa yang dia tak buat, dia cari selain daripada Islam tu, maka beritahu pada aku. Maka dia bersumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya, nescaya aku akan hukum mereka. Hukum dengan cara Islam, ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Baik, kemudian Amr, ejaan AMR. Kalau ejaan Arabnya Ain Mim Ra, Amru ataupun Amar. Kadang-kadang kita ejaan Rumi ni AMR. Ammar ke Amru? Kalau Amru AMRU, itu Amru, itu ejaan dia lah. Kalau Amr, kalau AMR, Amr, dia ra tu bunyi sikit, Amr. Kemudian Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bangun dan berkata, wahai Amirul Mukminin. Baik, Amirul Mukminin ini juga dia gelaran yang mana dulunya dipanggil sebelum Amirul Mukminin khalifah. Mula-mula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khalifah. Kemudian bila Sayyidina Umar jadi khalifah, dia jadi dua kali lah. Maknanya khalifah, pengganti. Maka selepas itulah digunakan gelaran Amirul Mukminin. Amirul Mukminin selepas khalifah tu. Kalau 4 khalifah. Jadi digunakan digelar panggilan apa? Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika seorang Muslim menghukum segelintir rakyatnya? Amr bin As ni tanya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapat kamu kalau seorang Muslim ni menghukum segelintir rakyat dia? Macam mana kalau ada seorang Islam, dia hukum rakyat dia? Apakah engkau tetap menjatuhkan qisas kepadanya? Jadi macam mana kalau ada seorang Muslim ni dia hukum orang lain, rakyat dia? Apakah engkau tetap menjatuhkan qisas kepadanya? Umar menjawab, demi zat yang jiwa Umar berada di tangannya, sesungguhnya saya akan menjatuhkan qisas kepadanya. Bagaimana saya tidak mengqisasnya sedangkan saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qisas. Jadi kata Umar, orang tanya, macam mana kamu ni kalau menghukum, maknanya kamu hukum dengan hukuman qisas? Kata Umar, ya. Kenapa? Kerana dia melihat Nabi SAW melaksanakan, menjatuhkan hukuman dengan hukuman qisas. Qisas ni pun kita dah lepas dah tuan-tuan. Lupa dah seruan yang keberapa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Jadi balas yang membunuh dia juga dibunuh. Jadi dia panjanglah tentang hukum qisas ni. Oleh itu janganlah engkau memukul kaum muslimin sehingga hina. Jadi Umar kata, jangan pukul orang lain, jangan pukul sesama Islam, sehingga hina orang tu. Janganlah engkau menyekat hak mereka. Kalau ada hak orang, jangan sekat, hak dia bagi. Dan juga jangan ambil hak orang lain. Itu juga larangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ambil maknanya duit ke harta dan sebagainya dengan cara batil, cara yang haram.
mengambil hak orang, merompak dan sebagainya. Dan janganlah engkau menempatkan mereka di hutan sehingga membinasakan ataupun pergi campak di, maknanya pergi letak di hutan, tempatkan mereka di hutan, tak ada makanan dan sebagainya. Jangan buat zalimlah kepada orang lain. Baik, Abdurrahman bin Ghanam radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, celaka bagi seluruh penganut agama di bumi sewaktu berjumpa dengan zat yang maha perkasa. Kata Abdurrahman bin Ghanam, dia dengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, celaka bagi semua penganut agama, maknanya penganut agama di bumi ni, penganut agama selain daripada Islam, celaka. Celaka ni bila? Ketika mana celaka ni? Celaka sewaktu berjumpa dengan zat yang maha perkasa. Maknanya ketika mana dihadapkan, dihimpunkan manusia. Wa yauma nahsyuru min kulli ummati. Wa yauma nahsyuru, hari di mana seluruh manusia dikumpulkan. Wa yauma nahsyuru min kulli ummah, daripada setiap umat, setiap generasi, faujan, dikumpulkan. Maka celaka, kata Umar radhiyallahu anhu ni, selain daripada Islam. Kerana Allah Ta'ala tak menerima selain daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain daripada Islam tidak akan diterima. Innad dina indallahil Islam. Hanya Islam itu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang memerintah dengan adil, yang kecuali dia tak celaka ni sewaktu dihadapkan di hadapan Allah, siapa? Iaitulah orang yang memerintah dengan adil, imamul adil. Imam adil ini juga maknanya dia juga mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar kelak. Membuat keputusan dengan tepat, tidak membuat keputusan mengikut hawa nafsu. Dia buat keputusan tu tepat, menepati dengan syarak. Apa yang bertepatan dengan perintah Allah. Allah perintah macam tu dia buat. Nabi Sallam ajar macam tu dia buat. Menepati syarak. Dan dia tak buat keputusan mengikut hawa nafsu. Sebab itu tuan-tuan, pemimpin yang adil ataupun hakim, dia tidak boleh mengikut hawa nafsu dia. Ikut hawa nafsu binasa. Ikut hati mati. Maka dia kena ikut, tuan-tuan, apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tepat, dan juga tak boleh ikut hawa nafsu. Mengambil kira faktor kerabat, ataupun tuan-tuan, kita dah sebut dah sebelum ni, iaitu tak boleh pilih yang ni anak beranak, yang ni kerabat, yang ni hukuman dia lain, tak boleh. Sama saja, tuan-tuan. Adil semasa gembira dan marah. Ini pemimpin ataupun hakim, dia dalam keadaan marah pun dia kena hukum dengan adil. Dia dalam keadaan gembira pun dia kena hukum dengan keadilan. Maknanya tak boleh terpengaruh dengan kemarahan dia tu, marah dia tu. Dalam keadaan marah, seorang hakim, tuan-tuan, dia tak boleh buat keputusan. Bagi dia tenang dulu. Dalam kitab fiqah tu ada sebut, hakim ni dia tengah lapar sangat, jangan buat keputusan lagi, makan dulu. Dia tengah marah, tenang dulu. Ataupun dia tengah tahan nak buang air besar, masa tu dia cepat-cepat buat keputusan. Tak boleh. Hakim pula tak boleh. Disebut dalam kitab fiqah qadhi, tak boleh ambil hadiah. Nama hadiah hakikatnya rasuah.
nak sogok dan sebagainya. Dan menjadikan kitabullah sebagai saksi kedua-dua matanya. Jadi tuan-tuan, dia menghukum ni tuan-tuan, yang jadi saksinya apa? Adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Kalau apa yang dia putuskan itu tuan-tuan, dia hukum itu tuan-tuan tak tepat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa. Maka dia telah melakukan kezaliman kepada terhadap manusia yang lain. Ini Aisyah, masya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kemudian sikap adil Syuraih Al-Qadi. Syuraih Al-Qadi ni tuan-tuan, dia ni seorang hakim. Seorang hakim bernama Adil Syuraih Al-Qadi. Pada suatu hari Ali bin Abi Talib berjalan melewati pasar Kufah. Pernah satu hari tuan-tuan, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berjalan di pasar Kufah. Kufah di mana tuan-tuan? Mekah, Madinah. Ya. Tak Madinah, Mekah lah. Ya. Baik, di pasar itu dia melewati seorang Yahudi menawarkan untuk menjual baju besi. Jadi Sayyidina Ali ni dia berjalan di pasar Kufah. Kemudian dia melewati, maknanya dia nampak lah, dia berjalan tu nampak Yahudi. Yahudi ni dia tengah menawarkan, dia nak jual baju besi. Setelah melihatnya, kemudian bila Sayyidina Ali tengok, dia tengok baju besi tu, Ali radhiyallahu anhu mengecam bahawa baju besi tersebut miliknya yang hilang. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tengok, ni baju besi saya. Baju besi dia hilang. Ada pada Yahudi tu. Yang mana baju besi tersebut miliknya yang hilang beberapa tahun yang lalu. Maknanya dah lama, berapa tahun dah lah hilang baju besi dia tu. Baju besi tersebut mempunyai ciri-ciri yang khusus. Jadi baju besi tu ada ciri-ciri dia lah. Maknanya Sayyidina Ali dapat cam, dia boleh mengecam lah, ini baju besi dia lah ni. Mungkin ada tanda dan sebagainya. Ali berkata kepada Yahudi itu, bukankah baju besi ini milikku? Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata kepada Yahudi itu, ni baju besi ni saya punya ni. Dia kata kepada Yahudi itu. Orang Yahudi itu menjawab, tidak, baju besi ini milik aku. Dan hakimlah yang akan membuat keputusan. Jadi Yahudi ni tak mengaku kan? Tak mengaku macam kita lah. Bergaduh-bergaduh, jom balai. Balai cerita. Contoh macam tu lah. Jadi Yahudi ni biasa tu, orang ambil barang orang, dia tak mengaku lah. Dia kata dia punya lah. Jadi kata Yahudi tu, okey, biar hakim lah yang buat keputusan. Kemudian Ali radhiyallahu anhu dan Yahudi tersebut menghadap Syuraih. Kerana Syuraih ni, Al-Qadi ni seorang hakim. Jadi pergilah kepada hakim. Syuraih berkata, orang yang mendakwa perlu menjelaskan bukti. Jadi kata Syuraih, Al-Qadi kata, Sayyidina Ali ni yang mendakwa bahawa baju besi itu adalah milik dia. Jadi suspek dia Yahudi ni. Jadi kata Syuraih, orang yang dakwa perlu jelaskan bukti, bagi bukti lah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kena bagi bukti bahawa baju besi ni milik dia. Apa bukti? Ali berkata, baju besi ini milikku. Cirinya adalah ini dan ini. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia bagi tahu. Baju besi ni ada tanda ni, ciri-ciri dia begini.
anakku Al-Hasan bin Ali menjadi saksi ke atas perkara itu. Jadi kata Ali radhiyallahu anhu, yang jadi saksi bahawa baju besi ni milik saya adalah anak saya Hasan radhiyallahu anhu. Anak Sayyidina Ali dua orang, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Jadi kata Sayyidina Ali, dia bagi tahu ciri-ciri dia dapat cam, dan yang jadi saksi dia kata anak dia lah, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Syuraih berkata, wahai Amirul Mukminin. Jadi Syuraih kata kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga, dia juga khalifah selepas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Syuraih Al-Qadi kata apa? Wahai Amirul Mukminin, saya mengetahui bahawa engkau adalah orang yang jujur, tetapi engkau tidak mempunyai bukti. Al-Hasan tidak boleh menjadi saksi kerana dia adalah anakmu. Kami memutuskan bahawa baju besi ini milik orang Yahudi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah bagi tahu, ini milik saya, ini tanda dia dan sebagainya. Kata Syuraih Al-Qadi, dia kata dia tahu bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seorang yang jujur, tetapi dari segi saksi itu tak boleh, kerana anak jadi saksi kepada ayah. Jadi kata Syuraih Al-Qadi, baju besi ni adalah milik Yahudi. Jadi tuan-tuan, anak tak boleh jadi saksi untuk ayah dia, kerana anak beranak. Jadi kemungkinan dia dah berpakat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kata Syuraih Al-Qadi, dia kata dia tahu bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seorang yang jujur, Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga, khalifah yang keempat, mesti jujur, amanah. Tetapi dia kata tak boleh, anak tak boleh jadi saksi kepada pada ayah. Maka akhirnya baju besi itu jadi milik siapa? Milik Yahudi. Kemudian Yahudi itu berkata, demi Allah, sesungguhnya agama yang engkau dasarkan keputusan itu sama dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah agama yang benar. Bila Yahudi tengok macam tu, dia dengar, dia tengok, dia kata apa? Dia kata agama, maknanya keputusan yang dibuat, mana Syuraih Al-Qadi ni dia menghukum ni tepat dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, iaitu dalam kitab Taurat sama. Itulah agama yang benar. Ketahuilah bahawa baju besi ini milik Amirul Mukminin. Masya Allah, dapat. Jadi tuan-tuan, Yahudi ni mengaku. Disebabkan apa? Disebabkan cara Syuraih Al-Qadi ni menghukum, cara Islam ni sama dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Allah Musa AS, iaitu dalam kitab Taurat tu sama. Maka Yahudi tu mengaku, dia kata baju ni adalah milik Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita bagi laluan pada azan insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhir tuan-tuan, kata Yahudi itu, ketahuilah bahawa baju besi ini milik Amirul Mukminin, maknanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maknanya baju besi itu milik dia. Dan saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Jadi tuan-tuan, Yahudi itu memeluk agama Islam. Disebabkan apa? Disebabkan dia lihat Islam ini dia menghukum tepat, bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maknanya isi kandungan Al-Quran itu sama dengan isi kandungan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi saya kira cukuplah tazkirah maghrib kita pada malam ni untuk penutup bulan Mash dan bulan Sya'ban ini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur kita sambung pada kuliah Ramadan ataupun tazkirah Ramadan akan datang insyaAllah. Wallahu alam. Yang baik itu pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap datang daripada kejahilan, kekurangan ilmu saya. Saya mohon keampunan kepada Allah. Minta maaf kepada tuan-tuan, Tuan Imam, Tuan Bilal, ustaz yang ada. Semua Allah alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.